Bismillah. Bintu Abi Zar'in fama bintu Abi Zar'in taw'u abiha wa taw'u ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Anak perempuan Abi Zara, bagaimanakah anak perempuan Abi Zara terhadap kedua orang tuanya mentaati, pakaiannya dipenuhi, yakni tubuhnya berisi, kerana padanya arak memuji, membuatkan madunya mencemburui. Wa ghaidhu jaratiha, ataupun membuatkan jirannya mencemburui. Jiran-jiran pun jadi cemburu dengan kecantikan dan kejelitaan anak perempuan Abi Zara. Dan Sayyidatuna Aisyah, saya cerita tadi, ketika berkahwin dengan Nabi kita Muhammad pada umurnya 6 tahun dan umur 9 tahun bersama dengan Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam tempoh 3 tahun tersebut, ibunya Sayyidatina Ummul Ruman bagi makan kepada Sayyidatina Aisyah dengan kurma dan qissa, dengan timun. Untuk apa? Untuk menggempalkan sedikit tubuh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jariyatu Abi Zar'in. Dia bukan sakat puji suami dia saja, dia puji mak mentua, dia puji anak tiri lelaki, anak tiri perempuan, dia puji pula sekali dengan hamba yang ada dalam rumah mereka. Jariyatu Abi Zar'in, hamba wanita Abi Zar'in. Fama jariyatu Abi Zar'in, bagaimanakah pula hamba wanita Abi Zara? La tabussu hadisana tabsisa. Ni perbicaraan kami tidak disebar-sebarkan, yakni jaga rahsia keluarga kami. Wala tunqisu miratana tanqisa, dan pemakanan kami tidak dirosak-rosakkan. Jadi dia tak pernah merosakkan makanan, malah disiapkan makanan yang baik, dan dia tidak mensia-siakan makanan tersebut kepada keluarga kami. Lagi, wala tamla'u baitana ta'shisha, dan dia tidak, rumah kami tidak dibiar berserakan, yakni sampah tak dibiarkan berada di dalam rumah kami, maka dibersihkan sentiasa. Ini puji dia kepada hamba Abu Zara, perempuan. Qalat, maka perempuan ini pun cerita. Ummu Zara dia mula cerita. Kharaja Abu Zar'in wal awtabu tumhadu. Pada suatu hari ketika simpanan susu penuh, maksudnya ni dah orang panggil apa, masa tu ketika orang panggil apa, musim luruh, ataupun ketika musim yang kambing telah penuh susunya. Ini bukan musim jadb, bukan musim kemarau. Ini musim yang orang pergi berniaga dan seumpamanya. Ini contohnya pada suatu hari ketika simpanan susu penuh, Abu Zara keluar berdagang. Falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini. Maka kemudian dalam perjalanan berdagangnya, dia menemui seorang wanita bersama 2 anak lelaki, tangkas seperti 2 ekor harimau bintang, bermain di bawah badannya dengan saling melempar 2 buah delima melalui lengkungan belakang badannya ketika berbaring. Apa makna dia ni? Yal'abani min tahti qasriha bi rummanataini. Jadi main dengan 2 buah delima. Apa makna 2 buah delima? Tengok di bawah. Menurut sebahagian syarahan, nombor 1 di bawah ada nota kaki, kedua anaknya bermain di bawah 2 buah susunya yang seakan buah delima yang masak ranum, walau sudah memiliki 2 anak tetapi tetap kelihatan cantik. Dan syarahan ini yang lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Ini Zahid tulis macam ni sebab saya yang syarah balik macam ni. Karena ada syarahan yang menyebutkan kata 2 buah delima itu sebenarnya adalah 2 buah susunya. Cuma disebutkan dalam hadis ni dengan bahasa yang lebih halus, tidak disebut dengan bahasa yang apa ni, seakan macam lucah kalau kita mendengarnya, tapi digunakan dengan bahasa rummanatain, nak menunjukkan kata wanita ni walaupun telah ada 2 orang anak, tapi masih lagi segak dan cantik orang dia. Maka apa dia yang berlaku? Fatallaqani wa nakahaha. Maka dia pun menceraikan aku lalu menikahi perempuan tadi. Senangnya cerita dia. Pergi berdagang, jumpa perempuan ni janda, ada 2 orang anak, segak lagi, cerai aku, nikahkan dia. Senang. Lepas tu dia buat apa lepas tu? Dia maki laki dia tak? Cerita dekat tu. Tu orang panggil apa dia? Al-hub
yu'mi wa yusim. Cinta itu membutakan dan memekakkan telinga. Terlalu cinta dia dengan Abu Zara, dia tak boleh cerita lebih, sangat tu jadilah. Dia kata dia tinggal aku, lepas tu dia menikah dengan orang baru, selesai, habis. Itu cerita dia. Lepas tu aku buat apa? Aku menikah lain. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariya. Kemudian aku menikahi pula seorang lelaki yang kaya raya. Rakiba syariya, menunggang kuda yang laju. Wa akhadha qatiyya, dan tangkas pergi dan kembali tanpa lelah, bukan lillah tu, tanpa lelah. Wa araha alayya na'man sariya, menyerahkan kepadaku unta, lembu serta kambing yang banyak. Wa a'tani min kulli raihatin zawja, dan setiap darinya berpasang-pasangan. Orang kaya, tangkas, panglima, tu dalil semua tu. Kemudian apa lagi? Bagi pula kepada aku hadiah, unta sepasang, lembu sepasang, kuda sepasang, kambing sepasang. Nah, bukan kambing sepasang. Kambing sepasang. Semuanya berpasang-pasangan. Hadiah semua. Karena cintakan dengan Ummu Zarah. Kemudian apa kata dia? Qala kuli umma zar'in wa miri ahlaki. Laki baru ni pula kata, dan dia berkata padaku, makanlah wahai Ummu Zarah, jamulah seluruh ahli keluargamu. Masih lagi guna dengan Ummu Zarah. Zarah maknanya apa dia? Maknanya walad. Ummu walad maksudnya. Dia kata wahai Ummu Zarah, makanlah, dan bukan kamu saja, jamu keluargamu sekali. Sekarang lagi, bukan dia aja dijamu oleh si suami, hak baru ni, keluarga pun suami dia belah. Tamam. Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi. Tengok kata Ummu Zarah, dia kata apa? Andai aku kumpulkan seluruh yang telah dia berikan padaku, ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in, maka tidak akan mampu menandingi semangkuk kecil kepunyaan Abi Zarah. Dia kata walaupun suami baru ni bagi macam-macam, tapi tetap dia tidak boleh lawan walau semangkuk kecil pun yang Abi Zarah bagi. Tu kalau kita lah. Lepas tu kata apa ni, para penyair sebahagian kata apa? Mal hubbu illa lil habibil awwali. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tulis Saleh. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Apa makna mal hubbu illa lil habibil awwali? Tidak ada kekasih, tidak ada kecintaan melainkan kepada kekasih yang pertama. Lepas tu orang perempuan, kalau dia bercinta dengan orang lelaki pertama dengan cinta yang mendalam, kadang susah dia nak lupa dengan orang lelaki yang pertama dalam hidup dia. Susah. Lepas tu kata Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu, kalau seorang nak berkahwin, maka berkahwinlah dengan anak dara, jangan kahwin dengan janda. Kenapa? Karena kalau kahwin dengan janda, kemungkinan dia bandingkan kita dengan suami dia yang pertama. Karena apa? Karena mal hubbu illa lil habibil awwali. Karena tidak ada cinta melainkan dengan kekasih yang pertama. Ini yang berat. Kecuali kita jadi lebih baik daripada yang pertama. Yang tu mungkin dia akan lupakan, atau karena yang pertama tadi jahat ataupun buruk akhlaknya, kita baik akhlak, yang tu dia akan ingat yang pertama, yang kedua. Jadi jangan serius sangatlah. Ada orang kadang kita cerita pendek aja, dia komen lagi Allahu Akbar, ni hak dengar live. Dia komen, "Dak, saya okey je dengan laki saya yang kedua, saya rasa sayang laki kedua lagi." Apa pi je hang. Tak kisah hak tu Kita cerita ni umum. Semua benda kita nak kena bagi contoh, teruklah kita. Sampai ke semua kelingan hidup dia yang juz'i, dia hanya juzuk saja daripada kisah ni, pun dia nak bagi sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat awam, tak boleh lah. Ni kita bagi contoh saja. Lepas tu Masyaikh kata, kalau nak cari anak dara. Kenapa? Karena tu tidak ada kasih dia yang pertama melainkan yang tersebut. Anak dara orang saya sebut, bukan perempuan yang telah dirosakkan ketika sebelum hidupnya tadi. Belum dia kahwin dia dah dirosakkan dah. Yang tu pun mungkin dia ingat lagi yang pertama. Orang yang pernah rosakkan dia dulu ni, kalau kata dia sendiri pun ingin dirosakkan juga macam tu. Boleh? Moga Allah Ta'ala lindung keluarga kita dan anak-anak kita daripada perkara tersebut. Karena fitnah akhir zaman ni macam-macam. Itu kata ulama, anak kita kalau beranak saja jumpa dengan para masyayikh, ditahnik, kemudian bacakan kepada anak-anak kita dengan
inna a'tainaka baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca surah al-qadr sebanyak 100 kali baca. Sebagian ulama kata 7 kali. Kata guru saya Maulana Syekh Ahmad, akhir zaman ni zaman yang fasad, kena tambah baca 100 kali. Anak cucu kita, nah ibu-ibu dapat cucu, dapat anak, pesan dekat anak kita, baca dekat anak kecil itu 100 kali surah al-qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca ayat tu 100 kali. Surah tu, bukan ayat. Surah tu baca 100 kali. Insya-Allah anak itu akan dijaga daripada melakukan perkara yang buruk seperti perzinaan dan seumpamanya ketika dia dewasa kelak. Qalat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini cerita dah habis, maka Rasulullah pun sebut apa? Kuntu laki ka Abi Zar'in li ummi Zar'in. Aku bagimu umpama Abi Zar' bagi ummi Zar'. Jadi dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan bahawa Sayyidatuna Aisyah membalas kembali. Dalam riwayat ni tak disebutkan jawapan balas daripada Sayyidatuna Aisyah, tapi dalam riwayat Imam Tabrani dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, anta khairul li min Abi Zar'in li ummi Zar'in. Ya Rasulullah, kamu adalah terbaik bagiku, kata Sayyidatuna Aisyah, daripada Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Jadi maksudnya Nabi tetap lebih baik daripada kamu. Jadi di sini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap malam dengan isterinya dan mendengar apa yang diceritakan oleh isterinya dan menjinakkan isteri-isterinya dengan memberikan perhatian penuh dengan apa yang diceritakan tanpa memotong sedikit pun kisah tersebut. Akhlak ni kalau kata seorang suami boleh lakukan, maka dia telah menjadi seorang yang terbaik bagi isterinya tersebut dalam memberikan perhatian dan layanan pada isterinya. Baik, tengok di bawah saya sebut dulu, kita baca mukadimah dulu. Kisah ini mukadimah dia punya panjang. Kisah ini berlaku pada zaman jahiliyah. Para wanita dari Yaman ini merupakan ahlul adabi wal bulagha, yakni para sastrawan dan ahli balaghah yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan bahasa mereka yang sangat tinggi berdasarkan ta'bir, yakni ungkapan mereka pada mensifati para suami mereka dalam bentuk yang luar biasa, sehingga menyebabkan orang yang mendengar menjadi keliru antara memuji dan mengeji. Matan hadis ini saya ambil berdasarkan riwayat Imam Tirmizi, manakala nama-nama mereka pula yang akan saya sebutkan nanti berdasarkan riwayat Al-Imam Az-Zubair Ibnu Bakkar. Oleh itu berlaku perbezaan pada perletakan nama-nama mereka pada giliran bercerita antara riwayat Imam Tirmizi dan Al-Imam Az-Zubair Ibnu Bakkar. Berdasarkan riwayat Imam Tirmizi, wanita yang pertama bercerita adalah Mahdad bintu Abi Hazumah. Ini yang pertama. Sedangkan dalam riwayat Imam Zubair Ibnu Bakkar, wanita yang pertama bercerita ialah merupakan wanita yang keempat bercerita dalam riwayat Imam Tirmizi, yang tidak disebut namanya tak tahu. Begitu pula dengan nama wanita seterusnya. Di antara 11 wanita tersebut, 5 daripadanya mencela suami-suami mereka, sedangkan 6 daripadanya pula memuji suami-suami mereka. Seperti berikut. 5 wanita yang mencela suaminya, yakni wanita pertama Mahdad bintu Abi Hazumah, wanita kedua Amrah bintu Amrin ataupun Amrah bintu Abi Amrin, wanita yang ketiga juga mencela Kabsyah bintul Arqam, wanita keenam juga mencela Asma bintu Abdin, dan juga wanita yang ketujuh juga mencela, namanya Hindun. 6 wanita yang memuji suaminya. Yang pertama wanita keempat, ini memuji suaminya. Kemudian wanita yang kelima namanya Hubba bintu Alqamah, wanita keempat tak disebut nama, dua-dua riwayat tak tahu nama. Wanita ke-8 namanya Amrah bintu Amrin. Tadi wanita nama yang tadi nama apa? Amrah bintu Abi Amrin. Yang ni Amrah bintu Amrin. Nama dia sikit berbeza. Ada sebagian kata nama dia pun sama, tapi orang yang berbeza. Wanita ke-9 namanya Kabsyah. Wanita ke-10 namanya Hubba bintu Ka'bin.
Dan wanita yang ke-11 namanya Atikah berdasarkan riwayat Al-Imam Ibnu Duraid. Dalam riwayat Al-Imam Zubair Ibnu Bakkar tidak disebutkan namanya. Jadi masih berlaku khilaf juga dalam nama-nama tersebut. Ala kulli hal, riwayat Imam Tirmizi tidak disebutkan nama. Kenapa? Karena kata beliau tidak perlu pun disebutkan nama, cukup sekadar penceritaan tadi sudah memadai. Banyak sekali para ulama yang membincangkan serta mengeluarkan faedah-faedah yang bernilai dari hadis ini. Antara lainnya Al-Imam Al-Jahdami pernah syarahkan hadis ini secara khusus, yang lahir wafat pada tahun 282 Hijriah. Al-Imam Abu Bakr Ibn Al-Arabi Al-Maliki wafat 543 Hijriah. Al-Imam Qadhi Iyad Al-Maliki dalam kitabnya Bughyatur Ra'id fima fi hadithi Ummi Zar'in min fawaida atau min fawaid. Boleh baca Bughyatur Ra'id fima fi hadithi Abi Zar'in min fawaid. Saya pernah hadiahkan kitab kitab ini. Maulana Syekh Yusri Hafizahullah cerita kepada kami dalam majlis di Masjid Al-Ashraf. Kata beliau, saya pernah dipinjam kitab oleh seorang, dia ambil kitab saya pinjam, kitab Bughyatur Ra'id karangan Imam Qadhi Iyad. Dia pinjam kemudian tak bagi balik, kata Syekh. Hilang, aku tak tahu di mana dia kata. Dan saya bila dengar kata tu, saya ke Darussalam. Darussalam tu nak pergi cari balik kitab Bughyatur Ra'id, nak bagi hadiah dekat Maulana Syekh Yusri. Dia pergi jumpa kitab ni, kitab Husnul Qara' ala hadithi Ummi Zar karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Syekh Ahmad bin Abdul Ghani At-Tamimi Al-Khalili, wafat pada tahun 1202 Hijriah, iaitu 600 tahun ataupun 500 tahun setelah wafatnya Al-Imam, 600 tahun selepas wafatnya Al-Imam Qadhi Iyad. Kitab ni ditulis. Jadi saya beli kitab ni, esoknya jumpa dengan Maulana Syekh Yusri, saya pun hadiah. Mula Syekh kata, sepatutnya anak menyusahkan dirinya untuk bagi kepada ayahnya dengan hadiah yang berat-berat. Dan saya kata ni benda yang ringan, kerana hadiah kepada kekasih adalah suatu yang ringan. Walaupun kalau mahal sekalipun tetap dikira ringan bagi seorang kekasih kepada kekasih. Jadi saya pun bagi hadiah kepada Maulana. Syekh pun sebut terima kasih banyak apa semua. Esok pagi dalam kelas Syekh cerita, Syekh kata, alhamdulillah saya dah selesai baca dalam kitab. Kitab yang saya bagi ni Syekh selesai dah baca semalam. Saya bagi waktu malam kelas. Syekh cerita waktu pagi, saya baca semalam habis semua. Dan dia kata kitab yang Husnul Qara' itu lebih baik daripada kitab Bughyatur Ra'id. Kenapa? Kerana ada faedah yang tidak ada dalam Bughyatur Ra'id, ada dalam kitab ni. Dalam ni ada sekali dengan isyarat sufi, yang mana Sayyidi Al-Imam Ahmad Al-Khalili menukilkan balik sebiji daripada kitab Al-Imam Sayyidi Ali Wafa, diambil letakkan dalam bahagian isyarah kesufian dalam kitab ni. Jadi setiap sebelah orang isteri ni ada isyarat kesufian bagi apa yang disebutkan oleh mereka. InsyaAllah nanti dalam syarahan kitab ni yang terbaru nanti akan keluar syarahan kesufian, bentuk sufi, bagaimana untuk kita faham bagi masalah yang disebutkan oleh sebelah orang isteri tersebut. Al-Imam Al-Allamah Izzuddin Ibn Abdul Salam juga ada syarah. Al-Allamah Abdul Ghani Makhzumi juga ada syarah. Muhaddis Muhaqqiq Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi juga ada syarah. Allamah Ashqar syarah hadis Ummi Zara'. Al-Allamah Muhaddis Ahmad bin Abdul Ghani At-Tamimi Al-Khalili, ini yang saya sebutkan tadi, Husnul Qara'i ala hadithi Ummi Zar'i. Kemudian Al-Hafizul Jami' Az-Zabidi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi banyak juga disyarahkan dalam kitab-kitab hadis. Antaranya yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad Abdul Karim Al-Rafi'i Al-Quzwini dalam kitabnya Durratud Dar'i syarah hadis Ummi Zar'i. Kemudian Imam Abdul Karim bin Muhammad Ibnu Abd, tak betul ini. Namanya bukan Muhammad, namanya Abdul Karim. Saya dah sebut dah itu di Selama. Kata ni tertukar maknanya. Ni silap ni, Zahid silap tulis. Al-Imam Abdul Karim Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim. Betul ya? Kan betul yang tertulis ni? Dah lekutlah apa ni, Ustaz silap baca. Imam Abdul Karim Muhammad, itu anak yang tulis kitab Durratud Dar'i ini, anak, bukan ayah. Jadi tukar balik. Tukar yang mana? Yang atas tu ayah, bawah tu anak. Yang tulis kitab Durratud Dar'i siapa dia? Anak, bukan ayah.
Nama dia Abdul Karim Ibnu Muhammad Ibni Abdul Karim. Nama Tok Wan sama macam nama anak. Kemudian Sayyidi Ibrahim Bajuri dalam Mawahib Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah juga mensyarahkan perkara tersebut. Juga ada yang mensyarahkan dalam kitab-kitab Melayu dalam bentuk syama'il, dan saya syarahkan dalam bentuk syair kerana Al-Allamah Muhammad Habibullah Jekni Shinqiti rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 1300 berapa? Disilap tulis no, bukan 3631. Ni baru 1444. Ni 3600 ni tahun bila ni? 2000 tahun lagi. Nah. Tak tidak tulis ni, dia benar terbalik tulisannya. Rasanya dalam tulisan Rumi betul kan? Tulisan Rumi betul. Tulisan yang salah dalam tulisan Jawi. Iaitu 1300 apa tadi? 1363 Hijriah. 1363. Bukan 3631 tu. Juga telah menazamkan syair tentang hadis Ummu Zarah ini sebanyak 18 bait, bukan 81. Kalau Jawi 81 dia tulis tu. Yang Rumi betul 18 bait. Jadi saya tulis 39 bait lebih kurang, no? Saya punya 36 bait. Dan ada sedikit perbezaan di antara syair yang saya tulis dengan yang ditulis oleh Sayyidina Al-Imam Habibullah Muhammad Habibullah Jekni Shinqiti rahimahullah ta'ala. Kitab ni saya karang ketika dalam perjalanan balik daripada Kuala Lumpur ke Kedah. Waktu dijemput ke Negeri Sembilan. Ada program di Negeri Sembilan, kami naik kereta api sampai ke Kuala Lumpur, adik saya pergi ambil. Kemudian balik tu daripada Kuala Lumpur nak balik semula ke Kedah. Dalam perjalanan tu saya mengarang kitab ini dan selesai ketika sampai di Kedah. Dalam perjalanan itulah saya tulis kitab ni sampai selesai. Dan kemudian syarahan pertama saya syarah ketika di Pedu, di kampung saya sendiri, di majlis hari Jumaat. Saya baca semula dan kemudian ditulis balik setelah itu, dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk kitab ini. Jadi ini syair yang ditulis oleh, yang saya boleh tulis syair tu karena saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh Sayyidina Al-Imam Muhammad Habibullah Jekni Shinqiti rahimahullah dalam bahasa Arab. Maka daripada idea itulah saya tulis syair semula dalam bentuk bahasa Melayu untuk diambil istifadah oleh para bangsa kita Melayu. Cuba tengok muka surat yang seterusnya, ataupun setelah syair tadi dibaca. Seharusnya bagi para suami membaca hadis Ummu Zarah ini untuk melihat bagaimana baginda Nabi SAW menghormati para istrinya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bait ke-55 dalam kitab saya yang saya karang Asy-Syamil fi Khulasatis Syama'il. Dan saya ada kitab satu lagi namanya Syamil fi Khulasatis Syama'il. Ini kitab Syama'il Nabi dalam bentuk syair bahasa Melayu juga. Dan dalam kitab tu saya sebut tentang bab berkaitan dengan hubungan antara suami isteri, bagaimana Nabi SAW tunjukkan. Maka saya tulis satu bait saja. Hadis Ummu Zarah hendaklah dibaca, bukti adab Nabi dengan isterinya. Saya tulis tu je. Saya kata suami kalau nak ambil akhlak betul-betul bagaimana nak bermuamalah dengan isterinya, maka kena baca hadis Ummu Zarah. Maka itu kita akan tengok macam mana adab Nabi dengan isterinya Nabi SAW. Satu bait saya tulis, dan kemudian alhamdulillah siap kitab yang baru ni mensyarahkan kembali bait tersebut. Dia disebutkan balik secara sempurna sebanyak 39 bait, 39 rangkap syair dalam bahar Rajaz. Sebab tu saya namakan kitab ni Husnus Sul'i fi tarjizi hadisi Ummi Zarah. Tarjiz maksudnya dirajaskan, iaitu dengan bahar Rajaz. Bacaan dengan mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi ini. Dan maka kita pun dengarlah kisah ni. Yang pertama nanti kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar kisah ajaib ini hai teman. Pada junjungan besar diceritakan, 11 wanita bulat perjanjian, sifat suami mereka tak disimpan. Dia ada lagu dia, nak boleh buat lagu ni. Contohnya lagu pertama, dengar kisah ajaib ini hai teman, pada junjungan besar diceritakan, 11 wanita bulat perjanjian,
Sifat suami mereka tak disimpan. Satu lagu. Hadis Ummu Zara di khabar sang istri, paduka penuh perhatian teliti ke atas baginda, selawat sempurna keluarga dan sahabat yang mulia. Wanita pertama ucapannya jelas, sikap suami dicela dan dibidas. Suamiku unta kurus tak berguna, atas gunung sukar untuk mencapainya. Lagi ketiga, wanita kedua bimbang bercerita, bimbang cerita jadi panjang berjela. Jika dicerita tentang suaminya, pekung di dada suami kan terbuka. Wanita ketiga sifatkan suami, tinggi kurus juga buruknya pekerti. Jika dikhabar buruknya kan dicerai, jika didiamkan tak tetapkan terabai. Lagi? Ada lagu lagi yang keempat? Ada lagu lagi? Ada. Wanita keempat memuji suami, bagai malam ditihamah disifati. Bukti sempurna akhlak lagi terpuji, tidak membosankan juga tidak keji. Wanita kelima sifatnya memuji, seperti Fahdin disifatkan suami, gagah bagai raja rimba disifati. Segala janjinya pastikan ditepati. Segala janjinya pasti ditepati. Itu lagu yang ke-5. Lagu ke-6 ada Zahid. Dia gelak sebab saya jangan menyanyi, ingat. Tiba pergi menyanyi. Itu contoh lagu dia, ada 5 lagu no. Kalau nak menyanyi ada 5 lagu. Dia qasidah lah, dia macam qasidah. Sebab dia bahannya Rajas, bahar Rajas. Dan bahar Rajas ni bacaannya mustaf'ilun, 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 6 kali mustaf'ilun. Itu cara bacaannya. Baik, insya-Allah kita akan baca pada bila lah? Malam ni kan? Malam ni lah. Malam ni baru kita akan baca hadis ni, insya-Allah. Kita dah selesai dah muqaddimah dia. Panjangnya bacaan hadisnya tadi. Dan kemudian muqaddimahnya kita dah baca. Insya-Allah kita akan sambung pada malam ini. Setelah maghrib kan? Pak maghrib kita akan baca hadisnya, insya-Allah dengan lebih lengkap pada malam ini, insya-Allah. Tamam. Kemudian kita berhenti rehat sat, no? Rehat sat. Setelah itu sampai ke berapa? Sampai ke 12. Boleh tahan lagi kan ni? Boleh tahan tak pak cik? Boleh. Alhamdulillah pak cik. Pak cik nak tanya tak? Orang perempuan ni dia tahu semangat dia, masya-Allah, tabarakallah. Kat mana pun sama aja orang perempuan kan. Dia akan semangat semua. Baik, kita berhenti sat dalam lebih kurang 15 minit. 15 minit lama, 15 minit lah. Sampai pukul 11.15. Untuk pergi tandah. Ada minum kan? Ada minum. Lepas 12 hari baru ada minum. Pergi tandah ke, nak bukti-bukti tulang-tulang ke. Jadi boleh. 11.15 kita akan masuk balik. Dan saya akan mula terus 11.15. Saya tak pergi mana, saya duduk kat sini ya. Saya duduk kat sini. Lepas tu ibu ayah semua boleh lah nak ke mana-mana. Yang penting masuk balik aja. Jangan ke mana-mana, terus balik rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.